Assalamualaikum. Kumpulan kami ingin membicarakan tentang satu artikel yang bertajuk Cabaran Integrasi Antarakaum di Malaysia dalam perspektif sejarah, pendidikan dan keluarga. Pertama sekali, integrasi bermaksud satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah, manakala perpaduan bermaksud satu proses bagi menyatupadukan masyarakat. Oleh itu, integrasi perpaduan bermaksud satu proses mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu dalam satu identiti nasional. Namun demikian, terdapat cabaran yang dihadapi bagi mengintegrasikan perpaduan antara kaum di Malaysia berasaskan satu identiti nasional. Oleh itu, mari kita bincangkan. Berdasarkan sejarah, tanah Melayu merujuk kepada negeri-negeri Melayu yang merupakan kepunyaan satu bangsa Melayu. Namun begitu, episod pemajmukan di tanah Melayu telah bermula ketika penjajahan British. Penghijrahan secara besar-besaran telah berlaku kerana keperluan pekerja yang mendesak dalam bidang pelombongan dan perladangan. Malaya Union telah diperkenalkan oleh British beserta prinsip jus soli iaitu kerakyatan secara undang-undang dan permohonan. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan hati dalam kalangan orang Melayu kerana mereka menganggap ini sebagai satu ancaman buat mereka. Perspektif sejarah, sebelum merdeka lagi, sistem politik negara ini bersifat perkauman. Jika dibandingkan dengan sistem perkembangan kemajuan sosial dan kebudayaan Malaysia, rakyat Malaysia masih lagi berusaha untuk mengekalkan perpaduan. Seperti yang dibincangkan dalam jurnal ini, kemerdekaan yang dicapai adalah bersyarat. Selepas merdeka, kaum Cina terutamanya dapat dilihat menentang keras hak keistimewaan orang Melayu. Ini dapat dilihat dengan penubuhan MCA dan perebutan kuasa antara Lim Chong U dan Tan Cheng Lock. Rakyat perlulah bekerjasama dengan kerajaan dalam mengharungi cabaran integrasi antara kaum di Malaysia. Eja sejarah sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi fikiran rakyat, terutamanya dari aspek sosialis politik. Sejarah telah memberikan kesan perkauman dari dahulu sehingga kini. Antara kesan-kesannya ialah tidak wujud kesatuan bangsa kerana setiap bangsa mempunyai bahasa, budaya, tradisi dan agama yang tersendiri. Seterusnya, tidak wujud kesatuan wilayah kerana kebanyakan bangsa Melayu tinggal di kawasan pantai timur dan utara yang kurang maju berbanding bangsa lain yang tinggal di kawasan pantai barat. Akhir sekali, tiada kesamarataan ekonomi dan politik kerana ekonomi didominasi oleh orang Cina manakala politik pula didominasikan oleh orang Melayu. Pendidikan merupakan suatu proses mendidik bagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Kelebihannya, pendidikan formal dapat membezakan orang yang berilmu ataupun tidak, dan ia penting bagi proses sosialisasi seperti yang diperkatakan oleh Nena Sharma. Hujah ini disokong oleh Longton kerana di institusi pendidikan seperti sekolah, pendidikan formal dan tidak formal berperanan bagi menanamkan kepercayaan politik. Selain itu, walaupun para pelajar berbeza latar belakang dari segi politik dan sosial, mereka mempunyai peluang yang sama untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Sistem pendidikan telah dibawa ke tanah Melayu bersama-sama dengan adat, kepercayaan, agama dan kebudayaan semasa mereka berhijrah ke sini pada abad ke-19. Ordinar pendaftaran sekolah Cina telah dikuatkuasakan oleh penjajah British pada tahun 1920 kerana bimbang dengan ideologi dan pengaruh komunis. Perkara utama yang dituntut oleh kaum Cina adalah sistem pendidikan melalui bahasa pengantar sendiri. Maka tertubuhlah persatuan seperti Chaozong dan Dozong bertujuan untuk menuntut hak pendidikan yang mereka mahukan. Apabila kerajaan pakatan mengambil alih pemerintahan British, mereka telah menubuhkan laporan Razak dan laporan Rahmat Talib. Pada tahun 1990-an, mereka telah merancang untuk menubuhkan Universiti Merdeka di mana bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi telah mendapat tentangan daripada UMNO. Orang Cina dan India mahu bahasa ibunda mereka juga diangkat sebagai bahasa kebangsaan di samping bahasa Melayu. Mereka juga bertegas mahu menggunakan bahasa ibunda tersebut sebagai bahasa pengantar di sekolah dan untuk beberapa subjek tertentu seperti matematik dan sains. Mereka menolak terus penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar untuk subjek tersebut. Perkara ini bukan sahaja berlaku di Semenanjung, malahan juga berlaku di Sabah dan Sarawak. Banyak pertelingkahan berlaku disebabkan oleh bahasa ibunda ini kerana sikap orang Cina yang keras mempertahankan identiti kecinaan mereka. Sedangkan di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini, kita perlulah lebih mengutamakan kepentingan nasional berbanding kepentingan etnik. Tetapi ini tidak bermakna kita terus melupakan asal-usul sesuatu etnik tersebut. Namun, kepentingan nasional perlulah mendahului yang lain untuk sama-sama mencapai perpaduan.
Assalamualaikum. Jadi isi yang ketiga ialah cabaran integrasi antara kaum di Malaysia dari perspektif keluarga. Menurut Verba dan Edmund tahun 1985, mereka amat menekankan peri pentingnya peranan keluarga dalam pembentukan politik dan tingkah laku politik seseorang sebelum dia meningkat dewasa. Manakala Lenten 1969 pula menyatakan bahawa semua ini yang dilalui akan diperturunkan dari generasi ke satu generasi, dan pernyataan Lenten ini disokong oleh Nina Sharman tahun 1985. Menurut Heyman, mendengar perbualan ibu bapa dapat membentuk pemikiran anak-anak. Keluarga memainkan peranan sangat penting dalam membentuk hubungan anak-anak dengan persekitaran. Langton turut menyatakan yang keluarga adalah kumpulan sosial pertama yang mempengaruhi kehidupan anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa atau saudara mara akan mendidik atau berinteraksi sepanjang proses sosialisasi. Samsudin Ibrahim berpendapat sosialisasi politik adalah bagaimana kita menerima politik itu. Dan ada kalanya ia dipengaruhi oleh keluarga atau ibu bapa sama ada untuk menerima atau menolaknya. Interaksi antara kaum akan menjadi terbatas apabila kebanyakan keluarga di negara Malaysia hanya tinggal di kawasan yang dihuni oleh rakan sebangsanya. Keadaan ini dapat dibuktikan melalui sejarah penempatan keluarga Cina yang majoriti tinggal di kawasan bandar, sementara keluarga Melayu tinggal di luar bandar. Mereka lebih selesa tinggal bersama dengan kaumnya tersendiri. Keadaan ini boleh menimbulkan persepsi buruk antara kaum. Akibatnya, pemikiran mereka hanya dipengaruhi oleh ruang lingkup persekitaran berbau perkauman dan kurang berhubungan antara satu sama lain. Berdasarkan artikel cabaran integrasi perkauman di Malaysia, kita boleh rumuskan bahawa kepentingan etnik di negara adalah fokus utama berbanding kepentingan nasional. Dan integrasi kaum di Malaysia adalah kompleks dan sosial politik setiap kaum lebih bersifat perkauman. Pengaruh sosial politik seperti sejarah, institusi kekeluargaan dan pendidikan akan memberi kesan kepada para masyarakat. Sosial politik perkauman akan melahirkan sentimen perkauman yang tinggi dan mencengkam budaya politik masyarakat yang berbilang kaum.